kalimah pada muka surat 10. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Maka bernikah olehmu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan, 2, 3 atau 4. Tuan-tuan rahmati Allah, orang perempuan cukup tak suka benda ni. Ya. Orang perempuan cukup tak suka. Dia cemburu kalau kita kahwin seorang lagi. Betul tak betul, tuan-tuan? Sebab itu dalam firman Allah ini, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Orang lelaki boleh kahwin 2, 3 ataupun 4. Tapi kena ingat, tuan-tuan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau rasa tak boleh nak berlaku adil, maka cukuplah satu je. Oh, orang perempuan, oh lega. Hei, risau ustaz. Ya. Nasib baik ustaz cakap kalau seorang je okey. Tapi kalau suami saya nak kahwin sampai 2, 3, 4 ni, itu tak okey ustaz. Right. Kadang isteri kata, kahwinlah. Aku kerat sekarang. Oh, bukan takut bini, tuan-tuan, tapi bini menakutkan kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka adalah lebih baik satu je. Sebab kata ulama hadis, al-adalatu, atau ulama tafsir mengatakan al-adalatu syartun fi kulli zawajin. Kita mesti kena berlaku adil kepada isteri kita. Ni yang ada, ya, seorang suami bagi tahu dekat isteri dia, abang nak bawa kawan-kawan makan ni Ramadan. Abang nak bawa kawan-kawan abang makan ni. Kita tengok dalam peti air apa yang ada. Kata isteri, apa yang ada abang? Air batu adalah. Sebab apa, tuan-tuan? Kita tak belikan mu'unah. Apa mana mu'unah ni? Maknanya barangan-barangan keperluan. Ayam, daging. Patut kita lah beli. Ini pergi pula tanya isteri apa ada yang peti air. Apa yang ada abang? Air batu ada lah. Ambil kau. Patut kita yang memenuhkan peti air itu dengan ayamnya, dagingnya, sayur-sayurannya. Kita lah orang lelaki. Tu yang isteri jadi stres. Isteri kata, berapa orang nak datang tu abang? 10 orang. Eloklah. Bawa selagi ada umat Muhammad tu dibawa. Ni isteri bengang ni. Dalam peti air, akah pun tak ada. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tak boleh memenuhkan peti air tu, tak salah kahwin seorang lagi. Ini tuan-tuan. Apa lagi kata ulama tafsir ini, faman kana ghaira qadirin 'ala al-adala aw 'ala al-infaq wa la ya'illu lahu an yatazawwaj. Ini kata dia. Apa dia? Barang siapa yang tak boleh berlaku adil, ataupun tak boleh infak, tak boleh memberikan belanja rumah, tak boleh, tak mampu, tuan-tuan, fala ya'illu lahu ayyatazawwaj. Apa dia? Maka tak boleh dia berkahwin seorang lagi. Pasal apa, tuan-tuan? Apa pun tak ada dibuat, rezekinya pun tak ada. Pernah, tuan-tuan, ada ya seorang lelaki, dia beritahu dekat isteri dia, dia kata yang abang nak kahwin dengan seorang janda kaya ni. Oh,
Isteri mula-mula tak bagi. Tak boleh bang, saya tak izinkan. Tak, kamu izin, tak izin, itu tak ada apa hal pula kamu tak izinkan aku. Kalau aku nak kahwin seorang lagi, aku boleh kahwin, aku lelaki. Kalau aku masuk mahkamah pun, mahkamah bagi tahu apa, mahkamah syariah bagi tahu apa, aku boleh kahwin. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, kena tengok dulu pendapatan kita. Mahkamah syariah bukan boleh terima bulat-bulat. Kena tengok dulu pendapatan kita dalam slip gaji itu berapa. Atau kalau kita meniaga ke, bisnes ke, tuan-tuan, apa sajalah, kena tengok dulu pendapatan kita tu macam mana, okey ataupun tak okey. Ini mahkamah syariah akan tentukan. Kalau okey tuan-tuan, mahkamah syariah akan meluluskan. Tapi dengan syarat mesti diberitahu kepada isteri. Kebanyakan tuan-tuan yang pergi kahwin dekat Siam, dekat Thailand. Betul tuan-tuan. Ya. Bila dia pergi kahwin dekat Thailand, ada di situ imam qadi, imam yang bertauliah. Tak apa, tak ada masalah. Takut dianya termasuk dalam sindiket perkahwinan. Ini takut ni, dia tak ada tauliah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila kahwin di Siam, kemudian balik ke Malaysia, dia kena daftarkan balik perkahwinan dia tu. Pasal dia bernikah di Siam, tidak menggunakan nikah yang di Malaysia ni, maka dia kena denda. Saya takut tak silap saya 1,500. Ada seorang sahabat kena denda 1,500. Pasal apa? Dia tidak mengisytiharkan pernikahan dia itu. Tak apalah tuan-tuan, orang banyak duit boleh bayar 1,500, tak ada masalah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, apabila lelaki ni beritahu kat isteri dia, abang nak kahwin seorang janda kaya raya, kamu tak usah risau ayah. Pasal apa? Janda ni dia kaya raya, dia boleh bagi kamu barang kemas, dia tak ada apa-apa pun. Dinamakan sebagai nikah misyar. Dia tak ada apa-apa pun, dia keseorangan, dia nak cinta je, kasih sayang je daripada abang. Dia tak nak duit abang. So kalau abang bagi tahu kamu, nanti janda kaya ni dia akan bagi kamu hantar, gelang, emas. Oh, kamu mesti bahagia punya. Saya nak tanya ibu-ibu di belakang sana, agak-agak boleh terima tak? Agak-agak ibu-ibu boleh tak terima benda ni? Ini yang saya katakan tadi. Kahwin, aku kerat sekarang. Udah, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu dalam firman Allah Ta'ala ini, kalau tak boleh berlaku adil, kalau tak boleh memberi infak kepada isteri, maka janganlah kahwin. Waziwaju matlubun minal qadiri manil qadiri alal adalah wal infaq. Apa maksud perkahwinan? Iaitulah barang siapa yang boleh berlaku adil dan juga memberi nafkah. Ini ayam pun tak boleh beli. Beras, beras tuan-tuan. Beras hari ni tuan-tuan, kalau dulu RM29 3 kupang, sekarang dah jadi RM40. Allah urapi tuan-tuan. Kalau beras pun kita tak mampu beli, tak syaklah kahwin seorang lagi tuan-tuan. Kena pula anak 15 orang, satu tim bola tuan-tuan. 15 orang anak, Allahu Akbar. Dahlah dengan kos sara hidup tinggi sekarang ni tuan-tuan, anak sampai 15 orang. Sebab itu
disebut. Yang seorang tu pun kita tak boleh jaga, anak 15 orang tu pun kita tak boleh nak tanggung, tak payahlah kahwin seorang lagi. Sebab apa? Dia akan menjadi burden, dia akan menjadi beban kepada kita. Allahu Rabbi. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan apa dia? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Apa dia? Wahai pemuda-pemuda, barang siapa yang boleh, mampu, ba'ah. Apa mana ba'ah? Ya ayyu takalifal zawaj min nafqatin wa ghairiha. Boleh menyara isteri dia daripada segi nafkah dan sebagainya. Boleh, mampu. Maka hendaklah kamu falyatazawwaj. Hendaklah kamu kahwin. Tak ada masalah tuan-tuan. Ya, tak ada masalah. Nak kahwin, kahwin. Ya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi. Barang siapa yang tak mampu berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Tuan-tuan. Kerana apa? Fa innahu lahu wija. Kerana dalam puasa itu ada penawar. Apa mana penawarnya tuan-tuan? Innahu qati'un syahwatihi bisaitarati 'alaiha. Apa dia? Dengan berpuasa ini dapat memutuskan syahwat ni tuan-tuan, mengawal nafsu kita daripada membuat zina. Terhormati Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Innahu fahisyah wa sa'a sabila, itu adalah fahisyah, adalah kerosakan. Dan juga adalah seburuk-buruk jalan. Lebih baik kamu bernikah. Terhormati Allah. Sebab itu kita lihat ada remaja-remaja ni, dia tak nak bernikah. Sebab apa? Pasal wang antarannya saja 30,000 tuan-tuan. Bakal pak mentua minta 30,000. Lebih. Mereka mengatakan, remaja-remaja mengatakan, lebih baik aku berzina. Pasal apa? 30,000 tu banyak. Bukannya mudah nak cari 30,000. Kena pula pinjam bank rakyat. Bank rakyat menyatakan, bank rakyat, bank kita bersama. Tapi tak bayar, kena denda tuan-tuan. Kena cari. Ini tata mati Allah. Sebab itu tata mati Allah, kita kena apa dia? Membuat antaranya memberikan nafkah kepada isteri dan sebagainya. Tak mati Allah. Lepas tu budak-budak remaja sekarang ni lebih suka tak nak kahwin. Berzina pula dengan orang lain. Alah, jenuh lah apa itu. Pasal apa tuan-tuan? Belanja antaran kahwin itu adalah mahal. Dia ni pula tak bekerja. Habis. Tu ada cerita tuan-tuan. Apabila ada seorang lelaki ni, dia nak pergi meminang. Bila nak pergi meminang tuan-tuan, ditanya oleh pak dara dia, apa dia, bapak dia, apa kerjanya? Driver katanya. Oh, driver. Dia pun bincang di belakang tu. Macam mana ni driver? Macam mana? Bagi tahu anak kita nak buat ijazah. Tuan-tuan. Ni baru diploma ni. Nak buat ijazah. Akhirnya ditolak peminangan tersebut. Tak mati Allah, lelaki ni bersama rombongan ini pergi pula rumah lain. Tak jauh dari situ, selang 2 rumah. Akhirnya peminangannya diterima. Terhormati Allah, dibuat kad jemputan, dijemputlah kepada rumah yang pertama ni tadi. Bila dijemput tuan-tuan, dia tengok, ya Allah ya Tuhan, kemahnya sampai dekat 10 buah. Oh mak ai. Kek dia 7 tingkat tuan-tuan. Kek dia 7 tingkat. Bukan
potong dengan pedang samurai tu. Tu, cop kelapa sawit tu. Tingginya ke. Akhirnya dia tanya, lelaki ni tadi tanya, apa khojanya sebenarnya, apa khojanya? Driver kapal terbang, ya Allah, kenapa tak kabur? Kalau kabur lama dah teman terima. Tak tanya. Ayolah. Sebab itu kata rahmati Allah, jangan pandang remeh kepada manusia. Manusia dia kata driver lori gemuknya ya ni, daklah aku nak pilot, rupanya pilot betul tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Allah sebut, hadis Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ya kepada rupa kamu. Ya tuan-tuan, mungkin rupa kita, rupa terwa menora tu, lubang hidung besar. Ataupun kepada harta kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kamu, hati baik. Dia selalu menjaga isteri dia, tidak memukul isteri dia, tuan-tuan. Tidak menyakiti isteri dia. Wa amalikum, dan juga amalan-amalan kamu seperti solat. Apalagi tuan-tuan rahmati Allah, amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir. Ini adalah orang-orang yang baik, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Ibu-ibu, suami yang macam ini, dia takkan berkahwin lagi. Pasal apa? Dia setia kepada isteri dia. Pasal apa jadi macam tu? Kerana dia rasa kalau kahwin seorang lagi akan menjadi beban kepada dia. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia mampu, walaupun dia ada duit, walaupun dia buat macam-macam. Tetapi biasanya suami ni dia takkan kahwin seorang lagi. Saya teringat tuan-tuan, ada seorang lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, siapa nama dia? Adika Yusuf. Walaupun suami dia terlantar terbaring tuan-tuan, tetapi dia ni jaga isteri dia. Dia tidak berkahwin lain. Walaupun boleh tuan-tuan dia nak berkahwin seorang lagi, tapi tak, dia jaga isteri dia. Isteri dia yang tengah terbaring ni tuan-tuan, dia jaga isteri dia sungguh-sungguh. Jadi Yusuf ni, dia setia kepada yang satu. Tuan-tuan rahmati Allah, ini seorang lelaki yang cukup baik dan bertanggungjawab, very responsible kepada isteri dia. Walaupun isteri dia menyatakan, abang kau nak kahwin seorang lagi, saya dah dalam keadaan macam ni, terlantar macam ni, abang nak kahwin seorang lagi, saya benarkan. Tak. Dia tidak mahu tuan-tuan, malah dia setia kepada seorang itu, ya, seorang sahaja. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian apa lagi katanya di sini, tuan-tuan rahmati Allah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqsimu baina nisaihi fayadilu wa yaqulu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang berlaku adil kepada isteri-isteri dia. Tuan-tuan tahu dah isteri Nabi ada berapa? Kalau kita 4 tuan-tuan, isteri Nabi ada berapa tuan-tuan? Nabi boleh berpoligami ramai, kita boleh 4 sahaja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, fankihu ma taba lakum minan nisa, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Isteri Nabi ada berapa tuan-tuan? Agak-agak ada berapa? Siapa boleh jawab? 13 atau 14? 13 kau tak silap saya lah, ya. Kalau saya silap, tolong betulkan.
Nabi seorang je yang boleh berpoligami, tuan-tuan. Wa yaqulu, dan Nabi menyatakan, berdoa, Allahumma adza qasami fika la fima amliku. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah pembahagian yang aku miliki. Fala talumni fima tamliku, dan jangan kau menyalahkan aku, ya Allah, dengan apa yang aku tidak miliki. Wala amliku, dan aku tidak miliki apa yang kau miliki dan aku tidak miliki. Maknanya apa, tuan-tuan? Seorang suami kena berlaku adil kepada madu-madunya. Terhormati Allah, apabila Aisyah radhiyallahu anha, seorang isteri yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni giliran bergile-gile berlaku adil, tuan-tuan. Dan apabila Nabi minta kepada isterinya yang lain, giliran tu memang giliran dengan isteri yang lain, tetapi Nabi minta, boleh tak kalau aku pergi ke rumah Aisyah? Wahai isteriku, boleh tak aku pergi ke rumah Aisyah? Sebab apa, tuan-tuan rahmati Allah? Kerana Nabi ketika itu sedang gering, sedang sakit. Isterinya membenarkan, lalu Nabi pergi ke rumah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha meriba kepala Nabi. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tapi suami-suami kena ingat, minta izin dengan isteri yang lain ni. Kalau 4 isteri, minta izin nak pergi rumah isteri muda. Isteri muda ni boleh urut kepala, isteri muda ni boleh urut tang bahu. Isteri kata, tak boleh bang, tak boleh pergi rumah isteri muda. Abang duduk sini, saya boleh urutkan. Urutnya tu dia, apa Bengali urut, tuan-tuan. Ni takut ni. Kalau suami minta, boleh tak pergi rumah isteri muda ni, ibu-ibu jangan cemburu, benarkanlah. Sebab apa? Isteri muda ni dia mungkin pandai mengurut. Jadi pergilah rumah Aisyah, sebab Nabi sedang gering pada masa itu, dan Aisyah melayan Nabi ini dengan baik, diurutkan kepalanya. Ya, Nabi tengah sakit ni. Terhormati Allah, pernah ya, dalam satu riwayat kita, Nabi ni suka pergi rumah Aisyah, isteri mudanya. Sebab apa, tuan-tuan? Satu hari Nabi bertanya, al-indana minat ta'am, wahai isteriku al-mahbubah, wahai isteriku yang dikasihi, yang tercinta, al-indana minat ta'am, ada tak apa-apa benda yang boleh kita makan? Lalu Aisyah ni menjawab, ma'indana, tak ada apa yang boleh kita makan, wahai Rasulullah, wahai kanda Rasulullah. Nabi yang tak makan sejak subuh tadi, tuan-tuan. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma inni sha'im, ya Allah, aku berpuasa hari ini. Lalu Nabi pergi solat zuhur di masjid. Tiba-tiba ada seorang zairah, seorang penziarah perempuan membawa satu kuih manis namanya haisun. Lalu bila Nabi balik dari sembahyang doa, Aisyah kata, ya Rasulullah, khaba'tu laka haisun. Wahai Rasulullah, aku sorokkan untukmu haisun, kuih manis ni. Tuan-tuan, kalau bahasa kita sorok,
Tapi Aisyah menyatakan, aku simpankan untukmu harisun kuih manis. Nabi ni tuan-tuan seorang rasul yang dia prihatin kepada rakyat dia. Kalau ada orang miskin, berikan dulu kepada orang miskin. Aku tak makan pun tak apa. Ni Nabi tuan-tuan. Aisyah kata Nabi hanya minum air, kadang-kadang berbuka puasa, malah Nabi makan beberapa biji tamar. Hari ketiga baru jumpa makanan yang mengenyangkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat tuan-tuan. Lalu Nabi menyatakan kepada Aisyah, fa'tini, bawakan aku hayisun itu. Lalu Nabi berdoa. Dan Nabi menyatakan, tadi aku puasa, sekarang aku berbuka. Sebab apa tuan-tuan? Aisyah tengok muka Nabi yang sudah pucat, tangan Nabi yang menggeletar. Sebab tu Aisyah tak sampai hati, disimpankan hayisun itu untuk Nabi makan. Lalu Nabi menyatakan, kalau tadi aku berpuasa, sekarang aku berbuka. Ingat tuan-tuan rahmati Allah, ini khususan untuk puasa sunat sahaja. Tak boleh puasa Ramadan, tak boleh. Puasa sunat tuan-tuan, ketika ada makanan itu boleh berbuka, sebab ianya melibatkan puasa sunat. Jangan Ramadan. Bila suami kata kat ibu-ibu, aku lapar ni, goreng nasi goreng. Ibu-ibu bagi tahu abang, ini kata awal Ramadan, puasalah abang oi. Kamu ni isteri derhaka. Tak, suami tu yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tak nak puasa? Dia bagi pula alasan, aku bukan tak nak puasa, aku gas tarik. Gas tarik tuan-tuan. Alasan dia. Sebab itu, bapa-bapa dirahmati Allah, hendaklah kita berpuasa. Belajarlah puasa. Kerana apa? Kerana kalau kita tak berpuasa, tempat kita duduk di dalam neraka Jahannam tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, fala talumni fima tamliku wala amliku, ya Allah, janganlah kau menyalahkan aku terhadap apa yang aku tidak miliki. Maknanya apa dia? Mailal qalbi ila ihda zawjat. Kalau Nabi melebihkan cintanya kepada salah seorang isteri dia, apa maknanya tuan-tuan? Iaitulah Aisyah radhiyallahu anha. Adil. Tuan-tuan ya. Adil. Kena berlaku adil. Betul. Giliran. Kena. Kalau tuan-tuan giliran rumah tu 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Itu kena berlaku adil. Adil segi apa tuan-tuan? Giliran. Tapi satu yang Nabi sebut dalam doa dia, kalau aku mencintai Aisyah. Mencintai Aisyah. Aisyah ini adalah satu isteri yang Nabi sayang sangat-sangat. Tuan-tuan, yang tadi adil, beri nafkah, giliran, apa lagi tuan-tuan ya? Cuma satu je yang Nabi tak boleh nak kawal tuan-tuan. Apa dia? Cintanya kepada Aisyah. Ini di luar bidang puasa baginda tuan-tuan. Itu yang doa Nabi ni ya. Apa kata Nabi? Fala talumni fima tamliku wala amliku. Jangan kau salahkan aku ya Allah, apa yang kau miliki dan apa yang aku tidak miliki. Kerana apa? Kalau aku mencintai Aisyah lebih daripada isteri-isteri yang lain. Ya, Nabi ni adil. Nabi ini sentiasa bergelir-gelir ke rumah isteri-isterinya itu. Tapi satu je yang Nabi tak boleh. Bukan tak boleh, iaitu cintanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Rabbi tuan-tuan.
Sebab itu tuan-tuan, kalau pergi ke rumah madu-madu tu, pertama sekali cukupkanlah barang-barang dalam peti air tu. Apalagi tentara mati Allah, ya, berikanlah nafkah batin. Ya, berilah nafkah batin dan nafkah zahir. Bukan batin je tuan-tuan, zahir pun kena beri. Apa dia? Wang kena beri kepada madu-madu kita tu. Ya, memang betul madu kita kata tak apalah bang, saya pun orangnya berduit, tak apa, tak ada masalah bang. Yang penting saya nak kasih sayang abang, saya nak belai abang, saya nak. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, kita tetap kena beri infak kepada dia. Itu baru adil. Jangan nak cegi sek je. Tahu nak sek je tuan-tuan. Jangan. Kena beri belanja kepada dia. Abang tahu gaji abang tak banyak, tapi ni duit. Tak apalah bang, saya kan kaya. Tak apa, ini duit. Bagilah tuan-tuan RM200. Kalau tak, jangan kahwin. Ya, jangan kahwin. Bagi tuan-tuan, setiap rumah 200. Kalau 4, udah 800. Ui, mangkuk. Ada orang kata tuan-tuan, kalau nak kahwin dua ni susah. Susah no. Isteri tak bagilah, isteri ugut lah. Tapi tuan-tuan, bila isteri reda, isteri terima, nak kahwin 3-4 tu mudah lepas tu. Betul ke? Ada seorang ustaz tuan-tuan, dia cerita kat saya. Dia kata, bila kahwin 2 ni Syekh, banyak kita kena buat ni. Tak apalah. Dia kata ada satu malam tu anak terlupa giran siapa. Ni tuan-tuan. Isteri tua ke isteri muda, dia mau duduk dalam satu rumah tuan-tuan. Dahsyat. Hebat. Tak tahu giran siapa, isteri tua ke isteri muda. So dia kata aku pun buat-buatlah baca kitab. Baca kitab lambat, masuk bilik anak dia yang bagi tahu, abah, ini giliran mak muda. Tuan-tuan, nasib baik ada anak dia yang menyelamatkan keadaan, barulah dia masuk bilik. Rupanya giliran mak muda, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam doa Nabi ni, jangan kau salahkan aku ya Allah kalau aku mencintai lebih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tanya, sebab bab cinta ni tuan-tuan, ya, bukan masalah tapi masalah cinta ni kepada Aisyah ni tuan-tuan ialah sesuatu yang orang kata abstrak. Sesuatu yang ialah sulit. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, dalam masa yang sama kita kena berlaku adil. Kita kena memberi infak tuan-tuan, walaupun RM200, 4 orang jadi 800. Ya, kita kena beri belanja, walaupun janda ke perempuan muda ke kata tak apa bang, saya nak kasih sayang abang je. Tapi kita tetap kena memberikan infak kepada isteri-isteri kita ni tuan-tuan. Kerana apa? Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencukupkan mu'unah, mencukupkan apa dia tuan-tuan? Isteri-isteri ni dengan belanja infak. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ya, kalau kita rasa payah, fawahidah kata Allah Taala tadi, maka cukuplah dengan satu sahaja. Tuan-tuan rahmati Allah, saya teringat ada satu kisah. Seorang perempuan yang dikasari oleh suami dia, pukul dia, tumbuk dia. Tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya dia minta fasakh pada pejabat qadi.
Dia minta cerai. Pasal apa? Suami dia ni dulu bekas ahli silat gayung. Jadi dia tak tahan. Kena tampar, kena tumbuk sampai lebam bibir dia. Dia tak tahan. Dia minta fasakh. Qadi ni kata pergi kaunseling dulu. Pergi jumpa pegawai suluh. Pun tak boleh juga tuan-tuan. Dia nak fasakh juga. Dia nak minta cerai juga. Akhirnya qadi benarkan untuk dia bercerai. Ini tuan-tuan. Dah bercerai ni tuan-tuan, dia rasa Allahu Rabbi, leganya dah bercerai daripada suami yang zalim ni. Dia jadi macam cerita lagu Elikat tuan-tuan. Berarah mendung ke labu, mengikuri langkahku. Terima kasih. Tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya muslimat. Tak tahu muslimat mana ya. Pujuk dia, kahwinlah seorang lagi, kahwinlah. Ada seorang duda umur baru 50 tahun. Ya Allah, moncok orangnya banyak katanya. Dia tak nak. Sebab apa? Dia trauma dengan apa yang berlaku ke atas dirinya. Tak nak. Tapi kata pepatah, kerak nasi ni tuan-tuan, hati wanita ni umpama kerak nasi. Bila dia rendam, akhirnya lembut juga. Akhirnya dia berkahwin juga. Minggu pertama bahagia. Bulan pertama bahagia. Bulan kedua bahagia. Bulan ketiga macam neraka tuan-tuan. Pasal apa? Kalau suami yang pertama itu ahli silat gayung, suami yang kedua ni tuan-tuan ahli taekwondo pula. Sama juga, dikasari, ditampar, ditumbuk dan sebagainya. Nyarit, tak gugur. Anak yang pertama akhirnya dia minta cerai juga. Tuan-tuan, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sebelum itu tuan-tuan, sahabat saya ni Abang Abu Bakar Osman ada membawa kalender. Ya. Kalender ni tuan-tuan, kalender Darul Hijrah Production. Beliau adalah aktiviti yang dibuat kelas pengajian duha berkitab, live media sosial FB, YouTube, Instagram dan TikTok, ejen kuliah dan penganjur kuliah. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau ndak beli kalender ini harganya hanyalah RM5 sahaja, tak mahal. Jadi kalau tuan-tuan tak bawa duit, boleh bayar, minta akaun Abang Abu ni, bayar secara online. Yang boleh boleh minta nombor akaun pada Abang Abu ni, bayarlah secara online tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan ianya menjadi infak kepada tuan-tuan, insyaAllah. Sedekah jariah tuan-tuan kepada Darul Hijrah Production, insyaAllah. Tuan-tuan rahmati Allah, marilah sama-sama kita membaca doa, mudah-mudahan agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salah minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfan 'anna al-bala' wal waba' wal ghala ya Allah. Angkatkanlah kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Terutamanya COVID-19 yang sedang meningkat sekarang ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Kau umumkan bala itu ke atas kami, kerana kami orang yang salat, orang yang rukuk dan sujud kepadamu. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepadamu ya Allah, tapi jangan Kau umumkan bala itu ke atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.